Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hafizi Rosli dengan berita-berita utama di astroawani.com yang anda perlu tahu sebelum anda memulakan hari anda pada hujung minggu ini. Pastinya kita akan mulakan dengan perkembangan COVID-19 dalam negara yang kita lihat kes positif sudah melonjak kepada angka 3 digit dan kemudian kita juga akan lihat kepada perkembangan politik di Sabah di mana kita jangkakan hari ini merupakan hari penamaan calon dan bermulanya pilihan raya negeri di Sabah dan pastinya banyak laporannya yang kami akan bawakan. Tapi apa yang penting adalah kita lihat dahulu kes positif COVID-19 dalam negara yang seperti saya katakan tadi telah melonjak kembali kepada angka 3 digit iaitu sebanyak 182 kes baru yang dilaporkan setakat 12 tengah hari semalam. Seperti biasa adalah pengumuman KKM setiap hari itu yang mereka kongsikan semalam. Daripada jumlah itu 181 adalah kes tempatan dan hanya satu kes import. Selalunya kita lihat kebanyakan kes melibatkan kes import tetapi ini melibatkan banyak kes penularan dalam masyarakat iaitu kes tempatan. Dan kalau kita lihat dalam jumlah penularan tempatan itu 90 merupakan warga negara manakala 91 bukan warga negara. Dan apa yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam masa yang sama jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan ketika ini adalah sebanyak 501. Peningkatan yang amat besar selalunya sejak kebelakangan ini. Beberapa minggu lepas kita dah biasa melihat jumlah kes aktif sekitar 100 lebih kes. Sejak kebelakangan ini meningkat kepada 200 lebih dan kini telah melonjak 501 jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan iaitu sedang menerima rawatan dengan mereka yang memerlukan rawatan di ICU adalah sebanyak 9. Ini sangat merisaukan apabila kita melihat kepada sama ada keluk jangkitan COVID-19 di negara kita tidak lagi dapat diratakan. Itu menunjuk kepada sama ada sistem kesihatan negara, jumlah petugas kesihatan dapat menampung atau tidak. Dan dalam masa yang sama kita ingin melihat kepada pecahan-pecahan kes yang telah pun dilaporkan semalam iaitu melihat kepada negeri Sabah mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 167 kes dan di Selangor sebanyak 1 kes. Di Kedah sebanyak 14 kes menjadikan jumlah keseluruhan bagi 3 negeri ini yang dilaporkan semalam mencatatkan pesakit ataupun penyakit baru daripada COVID-19 ini menjadikan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 182 kes secara keseluruhan. Itu merupakan sehingga pada pukul 12 tengah hari semalam. Namun banyak lagi perkara yang diumumkan dalam kenyataan media oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa kata kita lihat ini merupakan antara infografik yang kita sediakan. Baik, seterusnya kita ingin bercakap mengenai PKPD, Temco di Kota Star dan juga beberapa lagi kawasan telah pun dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara pentadbiran Temco ini. Dan di mana kita tahu semalam bermulanya PKPD Temco di Kota Star dan ini satu lagi laporan kita nak kongsikan di mana pihak polis akan mengesan penduduk Kota Star yang melarikan diri atau tidak pulang ke kawasan itu selepas mendengar pengumuman perintah kawalan pergerakan diperketatkan yang bermula pada semalam. Dan ini laporannya di paparan skrin anda sekarang di mana Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata polis akan memburu ke semua individu berkenaan kerana tindakan itu membahayakan orang lain. Kita tahu sejak kebelakangan ini di Kota Star ataupun di kawasan ataupun daerah sekelilingnya mencatatkan jumlah kes positif yang semakin hari semakin meningkat dan sebagainya. Dan ini telah pun menyebabkan kerajaan memperuntukkan satu perintah di sana untuk menguatkuasakan PKPD. Dan jika kita semalam bersama dengan wartawan di lokasi bersama dengan Abdul Hadi merupakan wakil Astroawani di Kedah telah pun memperincikan sejak daripada semalam saringan-saringan telah pun dijalankan di sekolah-sekolah dan juga di kawasan itu dan juga terdapatnya penutupan ataupun terdapatnya sekatan jalan raya. Sebanyak 7 sekatan jalan raya telah pun jalankan bagi menyekat kemasukan ataupun keluarnya penduduk di kawasan Kota Star ini keluar daripada daerah Kota Star menuju ke daerah-daerah lain ini bagi mencegah kepada penularan COVID-19 itu. Naila. Ya, sedikit background ataupun recap balik PKPD di Kota Star Kedah ini melibatkan 28 mukim dan juga membabitkan lebih 350,000 penduduk iaitu 366,787 penduduk di 28 mukim di daerah Kota Star.
yang telah pun dilaksanakan dengan juga 7 sekatan jalan raya yang dilaksanakan di sekitar daerah tersebut berikutan pelaksanaan PKPD bermula jam 12.30 malam kemarin. Dan antara sekatan jalan raya yang dijalankan adalah di hadapan Restoran Haji Ramli di Simpang 4, Jalan Batas Paip di Kuala Kedah, Tol Alur Star Utara, Tol Alur Star Selatan, hadapan Balai Polis Kepala Batas dan juga Jalan Hutan Kampung. Jadi ini pelaksanaan PKPD antara terbaru yang dilaksanakan melihat kepada peningkatan kes di Kedah yang semakin meningkat, masih lagi tidak reda-reda. Dan dalam masa yang sama seperti yang kita lihat, kes baharu juga yang direkodkan 182, kebanyakannya juga direkodkan daripada kluster di Sabah, melibatkan kluster Benting Lahad Datu, di mana ia kebanyakannya melibatkan pusat tahanan di sana. Walaupun mungkin ramai yang ambil mudah, ramai yang mungkin melihat ini melibatkan kebanyakannya adalah bukan warga negara Malaysia, tetapi dalam masa yang sama apa yang kita lihat, perkara yang sama berlaku di negara jiran di Singapura. Mungkin rakyatnya ambil mudah terhadap kes-kes positif yang melibatkan bukan warga negara, iaitu kebanyakannya adalah pekerja asing. Betul. Tetapi itu mendatangkan impak yang amat besar kepada Singapura apabila kebanyakan negara lain meletakkan sekatan kepada warga negara Singapura tidak dibenarkan masuk ke negara lain melihat kepada kes positif mereka. Negara lain tidak melihat kepada kes positif itu sama ada warga negara Singapura ataupun tidak, pekerja asing, parti ataupun tidak, tetapi itu membentukkan jumlah keseluruhan kumulatif kes positif sesebuah negara itu. Jadi sama ada warga negara, sama ada parti ataupun tidak, pusat tahanan ataupun tidak, ini mendatangkan, membentukkan kes secara keseluruhannya yang amat besar buat negara kita, yang juga melibatkan keluk jangkitan COVID-19 tidak lagi dapat diratakan untuk negara kita. Untuk itu, banyak lagi pengumuman oleh Menteri Kanan Pertahanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kita nak saksikan 5 perkara penting kenyataan akhbar beliau. Kita saksikan. Baik, seperti yang kita maklumkan sebentar tadi, hari ini merupakan hari penamaan calon bagi Sabah memilih ataupun pilihan raya negeri Sabah, dan kita dapat saksikan calon-calon akan mengemukakan borang dan sebagainya pada hari ini. Namun kita ingin melihat dari segi konteks politik di Sabah, di mana antara penyatuan antara parti-parti yang bakal bertanding di Sabah sebagai contohnya. Dan ini laporan kita nak kongsikan di mana pada PRN Sabah, BN, Barisan Nasional, PN, Perikatan Nasional dan juga PBS setuju untuk elak pertembungan calon, dan ini telah pun dinyatakan sendiri oleh pengerusi ataupun Presiden UMNO sendiri, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan anda dapat saksikan kenyataannya di sini, iaitu beliau mengatakan ketiga-tiga parti ini hari ini ataupun semalam telah pun bersetuju secara konsensus untuk mengelak pertembungan calon pada pilihan raya negeri PRN Sabah, dan pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO berkata semua parti terlibat juga telah bersetuju untuk membentuk solidariti bagi menghadapi PRN Sabah secara bersama. Dan beliau juga turut menyatakan jika sebelum ini pengumuman calon yang diadakan pada semalam telah pun menampakkan pertembungan sama sendiri, dan ini akan diselesaikan sesegera yang mungkin. Dan itu katanya, jika kita sebagai masyarakat pun kita mungkin agak confused dari segi PN, BN dan sebagainya, dan ini telah pun memperjelaskan bahawasanya ketiga parti ini tidak akan bertanding dalam satu kawasan yang sama, dan sekaligus dapat mengaut segala undi-undi bagi sesebuah kawasan itu.
Tapi mungkin apa yang menjadi tumpuan di media sosial adalah apabila kerjasama antara ketiga-tiga pihak ini, BN, PN dan PBS. Mungkin ramai juga yang sedar bahawa ada lagi satu yang tidak terlibat, iaitu PAS. Mungkin ramai yang menjangkakan daripada kerjasama ketiga-tiga pihak itu pastinya sepatutnya melibatkan PAS kerana mereka sebelum ini menunjukkan kerjasama politik. Tetapi apa yang diumumkan oleh Presiden PAS sendiri, Datuk Seri Abdul Hadi Awang semalam, katanya mereka membuat keputusan untuk tidak bertanding pada PRN Sabah kali ini. Seperti beri bayangan bahawa itu adalah keputusan mereka sendiri untuk tidak bertanding. Katanya keputusan itu dibuat demi memelihara permuafakatan bersama rakan sekutunya. Katanya PAS menghormati sikap rakan-rakan di Sabah yang berhasrat untuk bertanding. Dalam hal ini, PAS mengambil pendirian untuk memberikan laluan kepada rakan-rakan bagi memastikan pertandingan 1 lawan 1 dapat diserlakan dalam PRN Sabah demi memelihara permuafakatan yang terjalin serta mengambil kira implikasi politik di masa mendatang. Dan beliau juga memberi jaminan bahawa sokongan jentera dan ahli PAS dalam PRN Sabah tetap akan digerakkan mengikut keperluan di peringkat setempat. Jadi mungkin kita akan jangkakan mereka juga turut serta dalam kempen-kempen yang bakal dijalankan bermula hari ini dengan hari penamaan calon. Jadi itu mungkin memberi sedikit penjelasan kerana ada sedikit kekecohan di media sosial semalam apabila melihat PAS tidak kelihatan dalam pengumuman yang dibuat oleh kerjasama antara BN, PN dan PBS yang sekali lagi seperti yang Hafizi katakan mungkin mengelirukan sikit siapa sebenarnya yang bekerjasama. Sebelum ini ada kekecohan berhubung dengan logo parti mana yang nak digunakan, bagaimana kerusi tersebut, kerusi-kerusi yang dipertandingkan akan diperuntukkan bagi ketiga-tiga parti yang terlibat. Jadi ini pendirian PAS yang katanya itu adalah keputusan mereka sendiri untuk memberi laluan kepada rakan sekutu mereka. Betul, dan satu lagi parti itu di pihak Muafakat Nasional, Perikatan Nasional dan sebagainya, dan satu lagi pihak bersama dengan Parti Warisan adalah PKR, di mana PKR akur dengan keputusan Warisan Plus yang memperuntukkan hanya 7 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN kepada parti itu untuk ditandingi pada Pilihan Raya Negeri PRN Sabah 26 September ini, dan Presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata calon parti pada Pilihan Raya Negeri itu perlu menjadi pembawa suara majoriti rakyat Sabah yang memerlukan pembelaan. Dan katanya PKR adalah rakan sekutu Warisan Plus selain DAP, Amanah Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO dan Parti Warisan Sabah. Dan itu antara sedikit perkembangan politik di Sabah. Apapun kita akan menunggu hari penamaan calon pada hari ini, dan di mana kita dapat saksikan ramai calon-calon akan menghantar, termasuk juga dengan calon-calon bebas akan menghantar. Jadi kita dapat menyaksikan bagi sebuah kawasan itu adakah hanya 2 parti yang akan bertanding ataupun ada 3 penjuru dan sebagainya. Semua ini kita akan ketahui seketika nanti, dan kita akan berehat dulu seketika. Ya, kita juga akan bawakan perbincangan itu bersama dengan pandangan pakar apa yang mereka boleh jangkakan berhubung dengan PRN Sabah. Pastinya satu perkembangan politik yang agak unik, agak berbeza, bukan sahaja satu pilihan raya negeri pertama sejak kemelut politik yang berlaku pada awal tahun ini, juga pilihan raya negeri yang berlaku ketika konteks pandemik COVID-19. Dalam masa yang sama, juga persekitaraan ataupun landscape politik yang amat berbeza. Mungkin kita bakal melihat penglibatan anak muda lebih diangkat pada pilihan raya kali ini, dan juga dengan kempen baru yang digerakkan, iaitu kempen Sabah Bangkit yang digerakkan menerusi media sosial dengan juga lagu dan muzik video yang dikeluarkan. Kita akan bersama dengan penerbit dan salah seorang artis yang terlibat dalam gerakan Sabah Bangkit ini sendiri, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Pilihan Raya Negeri Sabah akan membuka tirainya. Siapa yang bakal menawarkan diri bertanding merebut undi lebih 1 juta pemilih di Sabah? Ikuti laporan menyeluruh Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri Sabah ke-16 pada Sabtu ini, 12 September 2020. Sabah memilih di seluruh platform Astro Awani.
Sabah Bangkit itu lagu terbaru dari Negeri di Bawah Bayu yang mungkin objektifnya adalah untuk menyuntik sedikit semangat berani dalam kalangan anak muda menjelang dengan pilihan raya Negeri Sabah, di mana hari ini kita menjangkakan hari penamaan calon dan bermulanya pilihan raya Negeri Sabah. Dan kita nak bercakap tentang kempen gerakan Sabah Bangkit ini. Apa sebenarnya maksud di sebalik Sabah Bangkit? Siapa yang terlibat? Dan kita akan terus bersama dengan penerbitnya Anas Amdan dan juga bersama dengan salah seorang artis yang terlibat, Elika Paujin. Selamat pagi. Terima kasih bersama kami di Awani Pagi. Selamat Anas pagi. dan Elika. Selamat pagi. Thank you. Baik Anas, mungkin boleh mulakan ceritakan dahulu kepada penonton kami semua apa objektif di sebalik Sabah Bangkit. Apa mesej yang cuba disampaikan di sini? Terima kasih kerana menjemput kami. Sabah Bangkit adalah sebuah lagu yang dicipta untuk menaikkan semangat golongan anak muda Sabah dan mengambil kisah tentang masa depan generasi akan datanglah. Semua ini berlaku 3 minggu lepas. Seperti mana yang semua tahu, Sabah sedang melalui Sabah baharu sekali lagi. Dan saya dapat lihat mood di kalangan Sabahan tidak berapa bersemangat untuk menghadapi semua inilah. Saya lihat kebanyakan antara mereka kecewa dan penat. Sebab saya faham juga kerana sebalik itu memang banyak yang sudah kita lalui dalam 2020 ini. Jadi saya fikir kita perlu buat sesuatu lah. Dan ia memberi inspirasi untuk kami di KZE Studio untuk menulis lagu Sabah Bangkit. Baik, bagi Elika merupakan salah seorang penyanyi dalam lagu Sabah Bangkit ni, bagaimana agaknya mood dia ataupun feel dia apabila ialah kita nak PRN ini, terutamanya Elika juga merupakan warga Sabah, semestinya begitu bersemangat sekali untuk memilih pemimpin-pemimpin. Bagaimana agaknya mood apabila terpilih untuk turut serta dalam lagu yang dihasilkan ini? Okey, bila saya dapat ni demo, so saya pun rasa macam wah, semangat tu makin tinggi lah sebab lagu ni dia memang mau tu semangat. So ya. Ya, Anas sendiri ada objektif yang mungkin sedikit personal. Anas mungkin ada ceritakan ataupun boleh ceritakan kepada penonton kita, ada message personal atau kisah personal di sebalik Sabah Bangkit ini yang menjadi misi ataupun motivasi kepada Anas, melibatkan anak Anas sendiri yang mungkin Anas melihat ada objektif Anas untuk membangunkan masa depan yang lebih cerah buat Anas sendiri. Boleh ceritakan kisah itu? Ya, betul. Saya ada seorang anak perempuan berumur 2 tahun dan dia sedang dibesarkan di Sabah lah. Apa yang saya harapkan anak saya untuk masa depan dia memiliki mentaliti yang kuat, mempunyai keyakinan untuk menghadapi dunia dan bangga untuk menjadi anak Sabah lah. Sebab ada juga persepsi di kalangan orang Sabah ni yang diorang ingat orang Sabah ni pasif bila mau buat perempuan. Saya berpendapat ini tidak betul sebab panjang saya menetap di Sabah ni, saya lihat banyak anak-anak muda Sabah yang sudah pun aktif contributing to the nation, dan boleh nampak dalam video ni nanti banyak talent dan diorang ni bukan saja multi talented tapi also multiracial, and itu yang bagus yang kita mahu highlightkan untuk anak Sabah. Ya, Elika, ramai homegrown talent Sabah sendiri yang terlibat dengan Sabah Bangkit yang kita dapat saksikan sepanjang music video ini. Bagi Elika sendiri, kalau kita lihat bajet sebenarnya yang diperuntukkan untuk projek ini agak kecil, tapi Elika dan juga ramai lagi artis lain yang terlibat meskipun dengan bajet yang sangat kecil. Bagi Elika sendiri, apa yang mendorong Elika untuk turut serta walaupun bajet kecil? Jadi ini mungkin beri bayangan sebagai satu passion project. Bagaimana untuk Elika? Okay, bagi saya semangat Sabah itu yang membuatkan saya untuk join campaign. And saya sangat bersyukur sebab saya bersama-sama dengan talent-talent Sabahan yang lain. Dan Anas, kalau kita tengok kepada lirik dia sebenarnya sangat bermakna sebenarnya. Banyak lirik yang mengupas mengenai isu-isu semasa, dan antara lirik yang saya suka untuk saya mungkin kita recap semula adalah kita orang kita jaga kita bah, jangan kasih orang tamak curi lagi bah.
suarakan memang satu orang Sabah bah. Jadi kalau kita dengar sebagai orang Sabah mungkin lebih memahami makna-makna lirik ni, bagaimana agaknya Anas sendiri memasukkan elemen tempatan itu dalam lirik ini supaya orang tempatan sendiri ataupun orang Sabah sendiri dapat menghayatinya dengan lebih lagi. Semasa dalam produksi, saya cakap sama talent untuk luahkan saja apa yang kamu rasa dalam situasi yang kita sedang berada dalam Sabah ni lah. Sebab bagi saya itu penting, is necessary untuk pendengar-pendengar pun relate to the song. Jadi bagi saya bila saya tengok reaksi 95% daripada komen-komen di YouTube, diorang semua pun dapat rasa benda sama yang majoriti Sabah sedang lalui dah. Jadi I think it's a good start untuk kita semua bersuara sebagai anak muda, dan supaya pandangan kami juga as a Sabah, golongan muda Sabah diterimalah. Elika, seperti apa yang Anas katakan tadi, ramai yang menganggap bahawa anak muda Sabah ini sedikit pasif terhadap perubahan yang berlaku di Sabah. Pastinya ini adalah satu misconception, salah faham sebenarnya. Bagi Elika sendiri, apa yang Elika cuba sampaikan menerusi Sabah Bangkit ini, dan juga mungkin dari sudut muzik, daripada perspektif industri muzik, ramai masih lagi kurang sedar terhadap talent, bakat yang ada di Sabah itu yang banyak sebenarnya untapped market, seolah-olah seperti itu. Jadi bagi Elika sendiri, apa harapan Elika buat industri muzik Sabah, terutamanya dengan konteks pilihan raya negeri Sabah ini? Bagi saya sendiri, apa yang saya cuba sampaikan melalui Sabah Bangkit ini ialah untuk menyeru kepada semua anak-anak muda, terutama sekali anak-anak muda dan juga saya sendiri, untuk bangkit, to change the better future. Dan harapan saya untuk industri, supaya orang-orang semua masih boleh terima industri muzik di Sabah dan buka mata diorang melalui lagu yang ini. Sebab lagu ini bagi saya satu lagu yang masterpiece, dia bilang. Ya. Baik, kita nak bercakap mengenai sambutan pula. Bagaimana agaknya sambutan diterima lagu ni, Anas? Dan kita tengok sebelum ini sejak 16 jam, katanya sejak 16 jam ia dimuat naik di YouTube, telah pun meraih 30,000 view. Dan kini saya nak tengok sekarang ni di YouTube sejak daripada 9 September yang lalu, 3 hari yang lepas, jumlah view-nya telah pun naik kepada 143,000. Jadi sambutan di negeri Sabah agaknya ketika ini bagaimana selain daripada media sosial ini semua? Alhamdulillah, saya nampak ada banyak YouTuber yang buat video reaction. Ada yang menangis. Semua macam wow. Sangat terharu lah bila dia macam menangis. Dia orang macam rasa nak balik ke Sabah dan undi. Ada yang macam sebenarnya tak terfikir pun nak balik. Tapi bila dengar lagu ni, dia terus book tiket. Ada yang daripada luar negara juga, kat Australia ada buat reaction, ada di Indonesia pun macam buat reaction. Dan juga kawan-kawan saya daripada Semenanjung pun ada juga memberi feedback yang diorang memang happy. Diorang berharap yang benda ni boleh jadi more dan Sabah bangkit, ataupun mungkin di Malaysia bangkit, kita tak tahulah. Tapi harap-harap dia dapat naikkan semangat lah. Untuk kita semua memberi kasih sayang towards each other. Adakah itu salah satu message juga daripada tim Sabah Bangkit untuk menggalakkan lebih ramai pulang mengundi menjelang pilihan raya ini, Anas? Ya, saya rasa why not? Saya rasa semua orang patut contribute kepada perubahan yang kita mahu, supaya kita dapat pilih apa yang kita nak untuk masa depan Sabah. Saya rasa saya nampak juga dalam komen-komen, kita dapat lihat banyak juga yang sebelum ni tidak mengambil kisah, sudah mula mengambil kisah lah. So kita tim Sabah Bangkit, we are happy with that. Baik. Bagi Elika sendiri sebagai rakyat Sabah, apa agaknya harapan untuk belia-belia ini semua untuk turun sama mengundi, menjalankan tanggungjawab dan sebagainya, kerana kita memilih pemimpin kita kerana mereka yang akan menentukan dari segi hala tuju negeri dan sebagainya? Okey, bagi saya, harapan saya ialah supaya belia-belia di Sabah bijak memilih pemimpin untuk di Sabah. Ya, dan kita harap itu yang dapat kita saksikan menjelang pilihan raya negeri Sabah, di mana bermulanya hari penamaan calon hari ini. Betul. Kita kickstart
pilihan raya negeri Sabah dan pastinya ini satu detik penentuan yang amat penting buat anak muda Sabah. Itu yang cuba diangkat dalam mesej Sabah Bangkit ini. Terima kasih kepada penerbit Anas Amdan dan juga bersama salah seorang artis yang terlibat dalam Sabah Bangkit, Adika Paujin, atas perkongsian itu. Sangat menarik. Kempen Sabah Bangkit ini mengangkat suara anak muda untuk menentukan masa depan negeri mereka dan tidak dilihat sebagai pasif seperti apa yang kita selalu anggap terhadap mereka ini. Terima kasih sekali lagi kepada Anas dan Elika untuk perkongsian itu. Sangat menarik Sabah Bangkit, mesejnya banyak lirik-lirik yang mendapat perhatian dan satu juga mesej yang amat penting untuk mengubah persepsi bahawa rakyat, terutamanya anak muda Sabah ini tidak pasif terhadap politik, terhadap isu-isu penting di dalam negeri itu. Dan dalam masa yang sama, kalau kita tengok kepada pembikinan muzik-muzik ini ataupun muzik video ini, dengan menampilkan elemen-elemen semula jadi, elemen-elemen ataupun tempat-tempat pelancongan di Sabah sebagai contohnya, sekaligus dalam kita ingin menyemarakkan para belia untuk turun, mengundi dan sebagainya ataupun membangkitkan semangat orang Sabah. Dalam masa yang sama juga, pembikinan muzik video ini juga telah pun mempromosikan antara tempat-tempat yang menarik di Sabah. Dan itu kita melihat dari segi ada objektif yang selain daripada untuk kita menggalakkan orang ramai untuk mengundi dan sebagainya. Ya, dan banyak lagi kami nak kupas tentang pilihan raya negeri Sabah. Kejap lagi kita akan bersama dengan Zulfitri menceritakan tentang konteks politik di Sabah, apa yang kita boleh jangkakan dari sudut percaturan politik di sana, parti-parti politik yang terlibat, apa konteks ataupun tema yang menjadi utama kali ini. Mungkin pelibatan anak muda seperti apa yang cuba diangkat dalam Sabah Bangkit itu bakal menjadi tema yang amat penting dalam pilihan raya kali ini. Jangan lupa saksikan. Kita akan mulakan perbincangannya sebentar lagi jam 8 pagi dan dengan itu kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah letih, but I'm gonna keep on fighting. Simpan dalam hati, gonna keep on reigniting. Kita orang kita jaga kita bah. Jangan kasih orang tamak curi lagi bah. Suarakan memang satu orang Sabah bah. Have to stand together, let the world know who we are. Tiba masa kita juangkan, laungkan semangat membara. Kita masa depan teguh melangkah. Jinak dunia. Sabah Bangkit, kami bersara di negeri bawah bayu. Sabah Bangkit, dari Sandaka ke kota Maluku. Sabah Bangkit, anak muda. Sabah Bangkit, jangan gentar. Sabah Bangkit, gerak tenaga. Rise of the warrior. Wow, on deck we got a call. Respect for anyone. Stand up, sing the freedom song. They fall back. We going hard. Hey. 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 Switch. What happened to the world? Can you see it now? Let go fight it.